sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan itu, majlis kini mempersilakan yang berbahagia Datuk Sofia Haji Kamarul Zaman bin Mat Salleh, Datuk Bandar Kuala Lumpur, untuk menyampaikan ucapan haluan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada warga kota, DPKL secara berterusan akan menambah baik kualiti perkhidmatan bagi memastikan warga kota dapat hidup dengan selesa, selamat dan sejahtera. Pelbagai inisiatif dan perkhidmatan disediakan khusus untuk warga kota dan disebar luas melalui pelbagai medium. Bagi memperkukuhkan hubungan di antara DPKL dan warga kota, pihak pengurusan DPKL memutuskan untuk mengadakan program touch point bersama komuniti, dan ianya merupakan signature program DPKL sepanjang tahun 2024. Selain memfokuskan kepada merakyatkan organisasi Jabatan Nolak Tuan dan Dewan Raya Kuala Lumpur, ianya merupakan salah satu aktiviti penjenamaan semula DPKL melalui program berbentuk komuniti. Rasional program ini diadakan adalah yang pertama, untuk mendekatkan DPKL dengan warga kota secara fizikal, iaitu bertentangan mata. Yang kedua, untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman warga kota mengenai produk dan perkhidmatan yang disediakan oleh DPKL secara lebih meluas. Yang ketiga, untuk meningkatkan reputasi dan kepercayaan warga kota terhadap DPKL melalui penyediaan perkhidmatan secara terus dan bersasar kepada komuniti setempat. Dan yang keempat, untuk meningkatkan kesejahteraan komuniti melalui penglibatan secara proaktif dan berkesan di dalam aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Yang bahagia Tan Sri, Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin yang dihormati sekalian. Pada majlis pada hari ini ialah untuk yang berhormat Dr. Zaliha, iaitu Menteri yang bertanggungjawab kepada Tuan, untuk melancarkan program temu DPKL dan program Teh Hijau Kuala Lumpur, serta ianya diadakan di Parlimen Bandar Tun Razak, iaitu kita bersekalikan untuk bulan Januari ini. Manakala untuk bulan-bulan seterusnya sepanjang tahun 2024, program temu DPKL akan diadakan di parlimen yang berbeza, iaitu sekali untuk satu parlimen. So kita ada 11 parlimen, so setiap bulan ada satu di setiap satu parlimen, cukuplah untuk satu tahun, untuk tahun 2024. Manakala program yang berkonsepkan hijau rendah karbon, iaitu program Teh Hijau Kuala Lumpur, KL Green Tea, akan diadakan di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kekerapan tak banyak, hanya satu kali setiap bulan. Melalui program seumpama ini, DPKL dapat menyebar luas ke pelbagaian perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan oleh kesemua 25 jabatan di DPKL. Jika tuan-tuan bahagia Datuk, tuan-tuan dan puan-puan tengok, kita ada bus 25 jabatan yang ada di sekeliling kita, akan menyebar luas berkenaan dengan apa produk, apa perkhidmatan yang kita sediakan bagi setiap jabatan-jabatan tersebut. Pelbagai penyelesaian menarik disediakan kepada warga kota, khususnya warga PPR dan perumahan awam serta penduduk setempat, melalui antaranya aktiviti berbentuk kesukanan, kesenian, keusahawanan dan digital. Dan menariknya, penyertaan bagi aktiviti-aktiviti ini terbuka kepada warga kota
dari pelbagai peringkat umur dan pengisian aktiviti bermula sejak pagi tadi sehingga jam 5 petang. Untuk makluman yang bahagia Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, kita ada game ya, bola sepak 9 sebelah Piala Datuk Bandar Kuala Lumpur, dan kita ada game PlayStation juga. Okay, kita pun ada 2 game. Kita perkenalkan 2 game. Kalau kita perkenalkan banyak game, mungkin kita makan masa 2 hari. Dan kita akan pilih pula pada bulan hadapan game-game yang lain pula untuk menarik minat warga kota bersama-sama kita dengan DBKL. Selain itu, kita turut menyediakan peluang kepada warga kota untuk membeli keperluan asas pada harga ramah dengan kerjasama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup dan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA, mana dua-dua agensi tersebut ada buka bus dan boleh beli beras, boleh beli gula, minyak dan sebagainya. Dan kita ada cabutan bertuah pun, hadiahnya ialah beras, gula, minyak dan sebagainya. Yang itu yang kita buat. Tak perlu lagi kita nak hadiah kereta dan apa semua. Nanti makan tak boleh, lapar tak guna juga. Okey. Seperti mana kita sedia maklum, pelaksanaan sistem pengkalan data utama atau PADU telah diluncurkan pada 2 Januari 2024 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. DBKL mengambil inisiatif dengan menjemput pihak PADU untuk bersama-sama kita pada hari ini bagi membolehkan warga kota mendaftar dan mengemas kini maklumat individu dan isi rumah, antaranya berkaitan maklumat asas demografi, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, komitmen dan bantuan yang diterima. So ada bus yang telah disediakan oleh pihak PADU di sebelah kanan. Pihak DBKL berbesar hati. Ini ada lagi satu goodies yang kita bagi kepada warga kota. Pihak DBKL juga berbesar hati memberikan kadar khas bagi notis kompaun tertunggak untuk kesalahan trafik, iaitu motosikal RM10, kereta ataupun MPV dan lori kecil RM20 dan bas serta lori RM50. So ada bus kita sediakan di sebelah sana. Manakala kesalahan am, iaitu seperti kesalahan penjaja, lesen dan lain-lain yang tidak melibatkan warga asing adalah dengan kadar RM100. Kadar khas ini tidak terpakai bagi kesalahan-kesalahan yang telah disenarai hitam, kesalahan hotel, hiburan, bangunan, pelancong dan serangga. Maknanya yang telah disenarai hitam tak boleh lah. So kena settle dengan cara lain. Ada pergi mahkamah ataupun settle out of court dan sebagainya. Yang bahagia nanti datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin yang dihormati sekalian. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua rakan strategi, iaitu Kementerian Komunikasi yang membekalkan kita punya wifi, kita punya sistem fiber optik dan sebagainya supaya semua pelancaran ataupun majlis kita lancar. Kementerian Ekonomi, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Jabatan Perangkaan Malaysia, Radio Televisyen Malaysia RTM melalui stesen radio KLFM, di mana dia bersiaran secara langsung daripada Stadium Bola Sepak Ceras untuk hari ini. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA dan YWP Media, Yayasan Wilayah Tuan Media, yang terlibat menjayakan program pada hari ini dan program-program seterusnya. Pihak DBKL mengambil kesempatan ini untuk mengalu-alukan mana-mana agensi atau organisasi lain yang berminat untuk bekerjasama dengan DBKL dalam menjayakan program seperti ini yang insya-Allah akan memberi impak yang positif dan manfaat kepada warga kota. Saya berharap
program sebegini sebagai titik mula untuk kita lebih mengeratkan silaturahim di antara warga kota di PKL sebagai salah satu pihak berkuasa tempatan yang terbesar di negara ini. Sudah pastinya tuan-tuan dan puan-puan juga dapat manfaat program seperti ini untuk mendapatkan maklumat yang lebih jelas dan tepat dan telus mengenai perkhidmatan yang disediakan oleh DBKL serta agensi yang berkaitan. Para hadirin sekalian, saya sebagai mewakili warga kerja DBKL berjanji akan sentiasa memberikan perkhidmatan yang terbaik dan berusaha untuk menambah baik dari masa ke semasa bagi memastikan setiap keperluan warga kota dipenuhi sekaligus mengambil tindakan yang sewajarnya bagi menambah baik kualiti perkhidmatan. Saya berharap agar lebih ramai warga kota dapat hadir dan memeriahkan program seperti ini. Akhir kata, ucapan terima kasih kepada seluruh warga kerja di PKL yang bekerja keras bertungkus lumus untuk menjayakan majlis pelancaran program Temu di PKL dan program Teh Hijau Kuala Lumpur. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, adik-adik kehormat dan para tetamu jemputan, kini masa yang ditunggu-tunggu telah tiba. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Dr. Zaliha Mustafa, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan untuk menyampaikan ucapan kelancaran. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Tahniah diucapkan kepada DBKL. Saya difahamkan program ini akan diadakan seperti yang disebutkan oleh Datuk Bandar tadi setiap bulan. Ini memang menarik sekali. Tujuan adalah untuk memperkukuhkan hubungan antara masyarakat dan warga kota dengan jerayawan. Ini bahasa tinggi ni, jerayawan di BKL ataupun petugas-petugas di BKL di semua parlimen, ke-11 parlimen di dalam Kuala Lumpur ini. Di program ini juga akan meningkatkan juga pengetahuan dan pemahaman warga kota mengenai produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh DBKL secara lebih meluas. Selain akan meningkatkan juga, insya-Allah saya mengharapkan ini, kepercayaan warga kota terhadap DBKL melalui penyampaian perkhidmatan secara terus dan bersasar kepada komuniti setempat. Saya juga berharap melalui program Temu DBKL ini, pihak DBKL juga akan dapat mengumpulkan segala maklumat tentang keberkesanan penyampaian perkhidmatan sedia ada di DBKL dari rakyat yang hadir ke program pada hari ini dan akan datang. Dan maklumat ini sangat penting di DBKL, bagi DBKL, kerana ini boleh membantu kita untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan kepada warga. Dalam kegerahan kita untuk terus bergerak ke hadapan dengan kepesatan kemodenan, perlu kita ingat bahawa bumi kita ini sebenarnya telah tua, ya. Jadi kota metropolitan seperti Kuala Lumpur ini perlu kita jadikan sebagai bandar raya hijau ataupun bandar rendah karbon yang mempunyai impak yang minimal ke atas alam sekitar dan sumbangan yang rendah ke atas perubahan iklim. Namun usaha untuk mewujudkan kelestarian persekitaran Kuala Lumpur untuk sentiasa segar tidak boleh berpaksikan kepada peranan DBKL semata-mata. Kerjasama daripada semua pihak, termasuklah pihak-pihak swasta, industri, NGO dan juga warga Kuala Lumpur sendiri penting bagi merealisasikan matlamat ini. Daripada hari ini juga saya akan melancarkan program yang seperti kita katakan tadi, Teh Hijau Kuala Lumpur ataupun KL Green Tea. Dan program ini akan menerapkan elemen hijau dan rendah karbon selaras dengan matlamat rendah karbon ataupun matlamat pembangunan mampan atau SDG oleh United Nations. Dan tahniah sekali lagi kepada DBKL atas inisiatif ini. Para hadirin yang dimuliakan, usaha untuk menjadikan wilayah persekutuan khususnya Kuala Lumpur sebagai bandar rendah karbon adalah satu usaha yang juga menjadi keutamaan saya sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan. Pada asasnya Malaysia telah menetapkan sasaran pengurangan 45% pelepasan intensity karbon menjelang tahun 2030. Jadi berbanding tahap pada tahun 2005. Jadi secara umumnya hanya
sebilangan sahaja PBT yang telah menetapkan sasaran pengurangan karbon di kawasan mereka. Saya ingin mengucapkan tahniah sekali lagi kepada DBKL kerana menjadi antara PBT yang menyahut dan melaksanakan perancangan bandar rendah karbon dan berdaya tahan perubahan iklim. Jadi banyak sebenarnya yang telah DBKL laksanakan. Ya. Para hadirin warga kota yang saya kasihi sekalian, saya ingin menyeru kepada semua anda yang khususnya yang ada di sini, khususnya yang menetap di Parlimen Bandar Tun Razak ini, dan sebenarnya istimewa pada hari ini pelancaran atau peluncuran ini kita laksanakan di Bandar Tun Razak khusus untuk Datuk Seri Dr. Wan Azizah dan warga Bandar Tun Razak. Jadi penyertaan ini sudah tentunya dalam aktiviti yang dianjurkan ini amatlah kita alu-alukan. Saya juga berharap agar semua warga kota dapat memanfaatkan program yang sebegini. Tadi kita dah nyatakan kita ada 25 agensi ataupun jabatan di bawah DBKL yang telah kita bawa bersama di sini, dan juga kita ada agensi-agensi daripada kementerian-kementerian lain ya, yang juga boleh anda semua mengambil manfaat dan melihat apakah produk-produk yang ditawarkan. Jadi sekali lagi berulang kali dari ni berulang kali saya cakap syabas kepada dan tahniah sekali lagi kepada DBKL, khususnya kepada Datuk Bandar kita atas inisiatif menganjurkan kedua-dua program sebaik ini pada hari ini. Jadi akhirnya kita akan insya-Allah dapat membentuk wilayah yang seperti kita nyatakan tadi, tema kita wilayah madani, dan akhirnya rakyat juga harmoni dan mendapat manfaat daripada program kita ini, dan ini tentunya selaras dengan sambutan 50 tahun wilayah persekutuan. Jadi dengan itu saya akhiri dengan lafaz yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya melancarkan program Temu DBKL dan program Teh Hijau Kuala Lumpur. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paluan yang pertama, paluan yang kedua, dan ini merupakan paluan terakhir. Tuan-tuan dan puan-puan, program Temu DBKL, program Teh Hijau Kuala Lumpur. Terus kita berikan tepukan adalah logo yang akan digunakan sepanjang tahun ini untuk kedua program di Kuala Lumpur.